masuk, jemput masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam ceria, salam mesra buat semua Pelasyang tingkatan 3 yang dikasihi lagi dirindui semuanya. Apa khabar rakyat Malaysia? Tiba. Apa khabar semua? Sehat ke? Sehat, alhamdulillah, bagus. Okey. Hari ini 26 Disember 2022 kita bertemu sekali lagi dalam seminar apa? Seminar ilmu free yang mana kamu akan bersama-sama dengan saya selama 1 jam. Bermula dari pukul 5 petang hingga pukul 6 petang. Mak ai ada yang baru bangun tidur ke? Kotlah hari-hari cuti kan, tiba-tiba tidur pun terlajak sampai ke petang. Ada ke? Tak ada, alhamdulillah. So macam mana cuti-cuti? Okey sahaja. Dah makan ke belum semuanya? Adakah kamu semua sudah menikmati makan tengah hari ataupun minum petang ataupun mungkin ada yang bersedia untuk makan malam? Sudah, alhamdulillah. Okey, bagus, nice, dah makan, terbaik, cantik. Kalau belum makan, kejap lagi jangan lupa makan ya. Dan sesentiasa mendoakan dan mengharapkan kesihatan serta kebahagiaan kepada kamu semua walau di mana-mana sekalipun kamu berada pada ketika ini. Saya masak sendiri. Masak apa, Najibah? Mesti sedap tu, masak ayam ke? Okey guys. Untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, seharap kamu sudah muat turun bahan pembelajaran ataupun nota yang akan kita gunakan. Dan seperti biasa, jika ada sebarang soalan berkaitan topik yang akan kita belajar pada hari ini, boleh terus tanya ya. Boleh terus tujukan kepada saya pada ruang chat itu. Saya akan membacanya. Ataupun mungkin jika ada sebarang kemuskilan ataupun kekeliruan berkaitan bahasa Melayu, boleh terus tanya. Tapi jangan pula tanya yang tak ada kaitannya. Okey, kepada yang mungkin nak makan, sehari ini banyak seminar, tadi pun ada seminar tak sempat nak makan ya. Katakanlah tak sempat nak makan, saya nak makan sekarang, boleh tak sambil mengikuti kelas dengan saya? Boleh je, tak ada masalah ya. Ambil makanan tu, bawa sekali, duduk depan skrin tu ya, sambil kita mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini. Okey guys, untuk hari ini seperti yang telah dijanjikan lah, katanya sir boleh tak tunjukkan kami sedikit tentang karangan. Kami nak belajar tentang format karangan. Ada karangan yang berformat, ada karangan yang tidak berformat, betul tak? Okey, jadi untuk topik hari ini, untuk santai-santai, okey, kita akan belajar tentang karangan. Sebab sepanjang seminar ilmu free ni memang saya pun tak pernah ajar karangan lagi, betul? Okey. Jadi kita akan tengok sama-sama topik pada hari ini, karangan, bagaimana nak menghasilkan sebuah karangan, okey? Yang mana karangan yang akan kita lihat dan juga kita cuba buat sama-sama ya pada hari ini ialah karangan berformat. Boleh ke tidak semuanya? Karangan yang ada format itu yang akan kita lihat dan saksikan bersama-sama. Jadi seharap kamu dapat memberikan sepenuh tumpuan dan juga fokus sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Boleh ke tidak semuanya? Boleh. Okey, jadi kita akan tengok sama-sama. Baiklah, untuk karangan ini, saya akan tunjukkan sedikit soalan. Yang mana soalan ini ialah soalan mengikut format PT3 yang lama. Okey, walaupun kamu tak akan menghadapi pentaksiran tingkatan 3, tapi mungkin ada ujian akhir sesi akademik ya. Tetapi karangan ni dia merupakan salah satu daripada tajuk ataupun topik yang penting dalam bahasa Melayu. Betul ke tidak? Okey, penting sangat. Sampailah kamu naik ke tingkatan 4, tingkatan 5 nanti. Memang kena ada asas karangan yang kukuh. Okey. Jadi kita akan tengok sama-sama untuk karangan pada hari ini adalah bertemakan aktiviti co-curriculum. Ya, maknanya apakah bentuk soalan
yang boleh keluar ataupun yang boleh diberikan oleh guru kamu berdasarkan tema aktiviti co-curriculum. Karangan ni dia memang bertema ke sir? Okey, karangan ni sebenarnya dia bebas ya. Bebas maksud dia boleh keluar pelbagai bentuk, pelbagai jenis soalan. Okey, tetapi temanya adalah berdasarkan kepada buku teks. Biasanya apa yang ada dalam kandungan buku teks, ada tema dalam buku teks tu, ada tema, lepas tu ada unit-unit dia. Jadi itu yang boleh cikgu keluarkan sebagai soalan. Maksudnya kalau macam tema aktiviti co-curriculum, apakah bentuk soalan yang bersesuaian ya? Jadi let's go, kita lihat sama-sama contoh-contoh soalan. Yang mana soalan ni merupakan soalan yang ada dalam tema aktiviti co-curriculum. Okey, ada 3 soalan dekat sini, tapi nanti kita cuba bedah. Kita cuba huraikan, kita cuba jawab satu soalan sahaja. Takutkan banyak-banyak soalan kan tiba-tiba jadi pening pula petang-petang ni kan. Okey. Jadi kita tengok sama-sama dekat sini antara bentuk soalan aktiviti co-curriculum. Okey, soalan yang pertama. Anda telah menyertai aktiviti cari harta karun oleh Persatuan Bahasa Inggeris di suatu taman rekreasi. Nyatakan cara aktiviti tersebut dijalankan. Okey, ini karangan jenis apa ni? Kalau kita tengok, dia ada bagi keyword. Okey. Keyword dia ataupun kata kunci dia dekat sini ialah aktiviti cari harta karun. Okey, lepas tu dijalankan oleh Persatuan Bahasa Inggeris. Karangan jenis cerita ke sir? Okey. Dia cakap dekat sini nyatakan cara aktiviti tersebut dijalankan. Dia lebih kurang karangan jenis cerita, tapi dekat sini cara aktiviti. Dia kata nyatakan cara. Apabila ada kata kunci cara, okey, nampak tak? Ini bermakna karangan ini dia tak menyatakan apa yang dia nak kan? Bentuk apa? Okey, kamu tengok keyword kat sini. Dia kata nyatakan cara. Dia bukannya kata tulis ya. Nyatakan cara dekat sini adalah karangan tidak berformat. Dekat sini kamu nampak karangan tidak berformat. Okey, karangan tidak berformat ni macam mana? Dia tak ada ciri-ciri khusus dalam jawapan kamu ataupun dalam karangan tersebut. Apa yang ada dekat karangan tidak berformat ni? Dia ada apa Nisa? Okey, dia ada karangan biasa sahaja. Karangan biasa ni macam mana? Ada isi, ada huraian, ada contoh. Lepas tu penulisan perenggan yang biasa. Faham ke tidak? Bentuk soalan dia ni lebih kurang macam okey, huraikan langkah-langkah, huraikan usaha-usaha, huraikan tindakan-tindakan. Apabila ada perkataan cara di sini, karangan kamu ialah karangan tidak berformat. Dia tak ada ciri-ciri khusus dan karangan biasa sahaja. Kalau karangan tidak berformat ni biasanya berapa perenggan sir? Karangan tidak berformat ni, okey, kamu boleh buat antara 5 hingga 6. 5 hingga 6 perenggan untuk menghasilkan karangan yang baik. Okey, faham dekat sini? Faham. Tak perlu tajuk ke tak payah. Bila kita cakap tidak berformat, tak payah tajuk. Jangan pula dia minta macam okey nyatakan cara, lepas tu kamu pergi buat tarikh, alamat siapa pula kan? Tak perlu pun. Okey sir, kalau lebih perenggan boleh ke tidak? Kalau bilangan patah perkataan ni untuk karangan sehingga tingkatan 3 ya, karangan panjang. Okey, bilangan perkataan adalah lebih kurang 180 patah perkataan. Okey, apabila 180 patah perkataan, dia plus minus lah. Tahu tak plus minus tu? Lebih kurang lah. Okey, karangan yang baik adalah dalam 6 perenggan jika hendak menghasilkan 180. Jarang. Biasanya yang asas untuk penulisan karangan ialah sebanyak 6 perenggan sahaja. Tak perlu buat lebih. Okey? Jangan buat lebih. Kalau buat lebih tak adalah tolak markah, tapi jadi macam sia-sia penat je tangan nak tulis banyak-banyak, panjang-panjang. Betul tak? Kadang-kadang kalau tulis karangan ni penat, type message WhatsApp panjang-panjang tak penat, nak pujuk orang. Tiba. Okey, faham kat sini? Faham. Jadi antara 5 hingga 6. Kalau 4 boleh ke tidak, masih boleh diterima.
Cumanya kalau 4 perenggan, ini ramai yang tanya. Sir, saya buat 4 perenggan. Okey. Saya ceritakan sedikit ya. Nanti kan, masa kamu naik ke tingkatan 4, tingkatan 5, okey, akan ada satu bahagian karangan. Karangan untuk SPM dia dalam kertas 1 tau. Bahagian A itu dia karangan pendek, yang itu kamu boleh buat 4 perenggan. Maksudnya apa? Maksudnya, okey, 1 pendahuluan, 2 isi, dah ada 3 kan? Lepas tu 1 penutup, 4. Kalau dekat sini, kamu letak 4 perenggan, isi kamu akan jadi sikit. Dia akan jadi pendahuluan, lepas tu ada isi 1, isi 2, 1 isi kan, 1 perenggan kan? Isi 2, lepas tu penutup. Udah cikgu tak tahu nak bagi markah banyak macam mana, risau kat situ. Sebab tu antara yang baik ialah 5 hingga 6. Jelas tak dekat sini? Jelas. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Rasa apa yang kena ada dekat sini? Okey, apa yang kena ada dekat sini? Kalau karangan biasa, dia macam karangan biasa je. Biasanya dia ada, okey, yang pertama, yang paling penting ialah pendahuluan. Pendahuluan ni kita cerita pasal aktiviti harta karun tu apa dia? Aktiviti harta karun. Siapa yang jalankan Persatuan Bahasa Inggeris. Cerita lebih kurang macam tu. Takkan nak cerita pasal kemalangan pula kan? Contoh, okey, cari harta karun. Tiba-tiba terbuat pendahuluan cari jodoh. Dah lain topik dia kan? Jadi tengok kepada keyword dia. Okey, lepas tu ada isi berserta huraian. Berserta apa lagi? Dan contoh lah biasanya. Contoh yang berkaitan. Okey, 1 isi 1 perenggan. Lepas tu ada juga penutup, kesimpulan karangan kamu tu. Faham ke tidak? Jadi ini karangan biasa. Apa-apa karangan biasa ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Faham? Okey, ada soalan lain nak tanya? Tak ada. Cantik tulisan sememang. Ini yang kali terakhir kita bertemu, betul? Jadi tengoklah tulisan ni puas-puas. Takut tak jumpa kat mana-mana ya. Okey, nombor 2. Soalan yang kedua. Nanti kita pilih soalan apa kita nak buat. Okey, Persatuan Sejarah Sekolah anda telah mengadakan lawatan kebangunan bersejarah yang terkenal di Malaysia. Okey, lawatan, apa keyword dia? Pergi piknik. Piknik berkelah. Lawatan dalam bahasa Inggeris apa? Jalan-jalan ya, pergi walk-walk. Okey, kebangunan bersejarah. Nampak tak apa dia? Pergi trip. Oh, trip. Ya Allah, enggak bisa bahasa Inggeris. Bisik, trip. Okey, kalau day trip, trip yang balik hari road trip lah. Okey, betul. Biasalah awak ni sesuka macam bila dah nama pun cikgu bahasa Melayu, begitu gigih guna bahasa Melayu ya. Sampai bahasa Inggeris pun perlu juga dipelajari. Tapi kita itulah kehidupan. Okey, bangunan bersejarah. Lawatan ni dia boleh pelbagai tempat, bukan bangunan bersejarah je, betul? Okey, boleh pergi mana-mana je. Okey, tapi biasanya kalau dekat Malaysia ni lawatan pergi mana? Bangunan bersejarah Melaka ya. Okey, apabila kamu tengok sahaja lawatan, okey, kita lihat di sini. Ini kalau kamu jumpa soalan karangan macam ni dia bukannya bentuk macam ni. Ini saya nak ajar dia punya kata kunci. Okey. Kalau lawatan biasanya dia akan minta kamu tulis sebuah laporan, yang mana sebelum tulis sebuah laporan itu kamu kena bayangkan diri kamu sebagai seorang apa? Sebagai seorang setiausaha. Kalau Persatuan Sejarah, setiausaha Persatuan Sejarah. Setiausaha tu siapa? Pelajar lah. Okey, jaranglah cikgu tiba-tiba jadi setiausaha persatuan. Jadi kena bayangkan kamu setiausaha sebab apa? Sebab biasanya SU ni dia akan tulis surat, tulis laporan ya. Okey. Anda diminta untuk membuat laporan. Nampak tak keyword dia kat sini? Dia dah nyatakan laporan tentang lawatan tersebut. Sediakan laporan itu selengkapnya. Jadi dekat sini guys, apabila ada kata kunci perkataan laporan, sediakan laporan, tuliskan laporan. Automatik karangan ini ialah karangan berformat. Laporan dia termasuk dalam salah satu daripada karangan yang berformat.
Okey, maksud dia ada ciri-ciri khusus yang kamu kena buat. Kalau kamu tak buat ataupun tak lengkap kamu punya format tu, makanya markah akan berkurangan. Apa yang seangkatan dengan karangan berformat ni, sir? Perlu ada alamat ke? Tak. Laporan ni, nanti kita tengok dia punya contoh ya. Okey, selain daripada laporan, kita ada apa? Kita ada surat yang jenis berformat ya. Surat kiriman. Surat kiriman pula dia ada rasmi dengan tidak rasmi, betul? Betul kan? Okey, surat kiriman. Kenapa hilang ni? Nak buat nak panah, tiba-tiba hilang. Ya Allah, hai. Jadi pun. Begitulah ya. Sulit ya. Okey. Surat kiriman ada rasmi dan ada tidak rasmi. Tapi hari ini kita taklah belajar surat kiriman ya. Okey. Lepas tu ada apa lagi? Dia ada catatan. Catatan ni macam mana? Catatan ni dia lebih kurang macam biodata, catatan harian. Lepas tu ada apa lagi? Okey, ada karangan jenis syarahan. Okey, syarahan, pidato. Okey, karangan jenis syarahan, pidato. Ini pun sama juga. Dia macam teks sahaja, tapi dia ada perkataan-perkataan khusus yang kena ada. Untuk syarahan, pidato, apa lagi satu? Syarahan, pidato. Syarahan, pidato, ucapan, ya. Ya Allah. Otak saya pun bila dah petang-petang macam ni, risau ya. Okey. Yang ini dia ada keyword ataupun penggunaan kata kunci yang tertentu. Yang mana kalau kamu buat, dia lebih kurang macam, okey, hadirin yang dihormati. Dia macam tu. Okey. Lepas tu ada karangan jenis berita. Berita ni macam mana lah? Berita macam kita tengok kat surat khabar tu. Baca tak surat khabar? Jarang baca surat khabar tu kan. Dia ada tempat ya. Tempat, koma, tarikh, dash. Lepas tu ada ayat-ayat dia, betul? Betul Nurin. Okey. Jadi dekat sini dia nak karangan jenis laporan. Laporan nanti saya tunjukkan apa format dia. Sebab apa? Laporan ni sampai bila-bila dia tak berubah format dia. Faham tak? Dia bukannya PTT, bukannya tingkatan 3 ni format lain, naik SPM format lain. Tidak. Lain ya. Okey. Settle dekat sini? Settle. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Tak ada. Ke ada yang tengah makan pisang goreng ke apa ke? Tak ada. Okey. Cara secakap saya teringat pula Sir Faizul. Sir Faizul cakap macam mana? Sir Faizul cakap macam mana? Makan tip ya. Tak ada nak tanya. Okey, jap. Siapa Sir Faizul? Dah tiba. Ada yang cakap. Saya cakap ni dah macam Sir Faizul. Macam pembaca berita. Rindu Sir Faizul ke? Kalau rindu, saya suruh dia ajar kamu ni. Rindu, asik banget. Semoga Sir Faizul berbahagia ya, walau di mana-mana sekalipun dia berada. Tiba. Sir Faizul dalam kenangan. Gitu. Okey, jom kita teruskan. Semua suka tengok cara dia bercakap. Kalau jumpa Sir Faizul, kita sembang sikit lah 10 saat. Jumpa Sir Faizul, saya akan mengajuk dia bercakap. Tahu mengajuk tu macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak cikgu. Tapi kadang-kadang tak jadilah. Ya. Okey, tangkaplah yang sekarang. 1, 2. Dia kan semangat kan? Semangat. Dia macam mana dia mengajar macam itulah kalau dia bercakap. Semangat ya. Saya mesti menyampah. Sikitlah Fatin, sikit. Saya tak adalah. Tak ada menyampah. Seronok tengok dia. Kadang-kadang kalau macam jumpa kat studio ke apa, studio MC Plus kan, jumpa Sir Faizul kan, nanti saya akan cuba buat miming tau, miming yang mulut tu. Nanti dia tergelak lah. Tapi dia tak boleh tidur sir. Okay. Alright, kita teruskan dengan bentuk soalan yang seterusnya boleh? Tentang Sir Faizul sekarang terbatuk-batuk. Siapa pula yang mengata dia ni? Takutlah ya. Dia tuk kan. Kisau. Okey, seorang apa? Orang Melayu je. Okey, soalan yang seterusnya kita tengok dekat sini. Okey, anda telah terpilih menjadi salah seorang peserta program perkhemahan perdana. Ada kaitan tak dengan aktiviti co-curricular? Ada. Okey, program perkhemahan. Okey,
Dia nak program ni, biasanya kan sir, kalau program mesti kena ada laporan. Okey guys, kena tengok ayat ataupun arahan soalan yang seterusnya. Apa yang dia nak? Okey, ceritakan pengalaman anda semasa menyertai program tersebut. Keyword dia dekat mana? Kata kunci dia, ceritakan pengalaman anda. Karangan jenis cerita ni karangan macam mana, sir? Karangan biasa. Dia macam kita bercerita dengan kawan, tapi bentuknya kita kena menulis cerita tersebut. Faham ke tidak? Okey, kena tuliskan. Okey, jadi apabila kita sebut karangan jenis cerita, dia ada format ke tidak? Dia tiada format. Okey? Alright, tidak berformat. Ada soalan ke? Tak ada ya? Karangan jenis cerita ni karangan biasa. Okey, yang mana dia tidak berformat. Okey, penggunaan bahasa macam mana? Okey, biasanya dia akan ada perkataan saya. Kenapa? Sebab dia minta, okey, ceritakan pengalaman anda. Jadi, kamu seolah-olah berada dalam situasi tersebut. Faham tak? Tapi boleh merapu cerita nanti. Boleh lah kot. Tapi jangan merapu sangat. Tiba-tiba pergi program perkemahan perdana, saya ternampak seorang jejaka yang menarik perhatian saya. Lirikan matanya telah menatap hati saya yang sekian lama terluka. Tiba dah kenapa? Daripada cerita jadi surat cinta, ya. Takut cikgu tanya nanti, kenapa ni teruk, broken teruk ni. Markah pun teruk dekat situ. Faham? Okey, jadi tidak berformat dan biasanya anda ni maksudnya kamu menceritakan diri kamu. Okey, sebelum itu ada yang tanya, sir, tidak berformat ni macam mana? Macam karangan biasa. 6 perenggan yang secerita tadi tu yang tidak berformat. Karangan biasa 5 hingga 6 perenggan, ada pendahuluan, ada isi dan ada penutup. Kertas exam siapa yang tanda? Kalau form 1, form 2, form 3 cikgu kamu dia tanda. Dulu ada satu masa kamu sekolah rendah, masa PT3 dulu, guru-guru yang pemeriksa lah, ya. Lepas tu mungkin ada ujian akhir sesi akademik, dia macam penilaian akhir tau nanti. Okey, yang itu cikgu-cikgu juga tanda, tapi kertas soalan disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Pernah dengar tak UASA? Ujian akhir sesi akademik. Sekolah rendah dari darjah 1 sampai darjah 6 pun ada. Setiap sekolah berbeza soalan dia. BM apa keluar nanti? Okey, ada yang tanya, sir, soalan sama ke soalan tak sama ya? Dia banyak tau set soalan. Okey, contoh kamu SMK Petaling Jaya. Pergi jumpa kawan dekat SMK Seksyen 24 Shah Alam. Apa soalan kau keluar? Soalan aku keluar pasal perkemahan. Soalan kau keluar pasal surat. Tak sama. Dia berbeza. Berbeza ya. Jadi kena terima hakikatnya. Okey. Senang dekat sini? Senang. Faham? Faham. Okey. Alright, sebelum tu kita patah balik. Untuk ada yang tanya tadi pasal laporan. Okey, sir, kalau laporan ni lawatan saja ke? Okey. Kejap ya, kita tengok laporan ya. Okey. Apa lagi yang biasanya kalau laporan ni dia bentuk dia macam mana? Okey. Antara karangan jenis laporan ni, biasanya dia akan minta kamu sediakan laporan lawatan. Okey, biasanya. Okey, ada juga laporan pertandingan. Okey, pertandingan. Okey, pertandingan apa-apa je. Okey. Lepas tu antara juga yang famous kalau kena buat laporan, biasanya apa? Kejohanan sukan. Tahu kejohanan sukan? Hari sukan sekolah tu Okey, kejohanan sukan tahunan. Dia lebih kurang macam cerita juga, cuma kalau berformat ni kamu kena ikut dia punya susunan dia. Okey. Lepas tu yang terakhir ada juga laporan berbentuk program ataupun aktiviti. Okey, contoh aktiviti dia macam mana? Contohnya hari kantin, hari terbuka ya. Okey. Ini contoh laporan. Bukan contoh laporan, contoh karangan. Kalau dia minta kamu buat laporan, itu maksud dia ya. Okey, ada soalan lain nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada ya. Kalau tak ada, kita nak tengok sedikit format laporan boleh.
Se-upload ke ni? Nanti ingatkan sebalik. Ingatkan sebalik ya. Tengoklah tahun depan kalau free se-upload ya. Doakan sama-sama diberikan kekuatan untuk mengupload ni ha. Okey, kita tengok jenis laporan. Boleh tak? Boleh. Okey, soalan PPD yang buat ke kementerian? Dia ada satu lembaga. Okey, tahu lembaga? Lembaga Peperiksaan Malaysia. Lembaga Peperiksaan Malaysia, LPM ni, dia bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Kementerian Pendidikan Malaysia ni dengan kerjasama Lembaga Peperiksaan Malaysia, mereka akan ambil guru-guru yang pakar, guru berpengalaman. Macam saya pernah buat soalan tak? Saya pernah buat satu soalan tapi bukan soalan yang ni. Tapi itu soalan lain. Itu dia bukannya UPSR, bukannya PMR, bukannya SPM. Setiap guru dia ada dia punya bidang-bidang dia. Jadi cikgu-cikgu ni dia akan buat set-set soalan. So dekat situ Lembaga Peperiksaan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia akan bagi, okey, dah susun siap-siap. Sekolah ni set soalan dia yang itu. Jadi soalan ni, okey, contohnya cikgu dekat sekolah tu cikgu akan terima satu ID, cikgu akan download set soalan untuk sekolah cikgu. Jadi cikgu akan bagi. Cikgu sendiri tak tahu soalan apa keluar. Faham tak? Penggubah soalan sendiri pun tak tahu. Ya tak tahu. Okey, cikgu ni memang cikgu sekolah sebenarnya yang buat. Dia guru-guru sekolah. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Alright. Kita teruskan. Kita tengok muka surat yang ketiga. Kita tengok sedikit contoh karangan jenis laporan. Boleh tak? Boleh ya? Okey. Ingat kalau format karangan, karangan ni ada format dia sama, tak berubah. Yang berubah tu pasangan kamu je. Tahun ni lain, tahun depan lain. Kita tengok ni ha. Tak marah. Tapi yang penting belajar ya. Okey. Yang pertama sekali, kita tengok untuk karangan jenis laporan dia ada apa? Dia ada tajuk. Yang ini kadang-kadang yang menjadi macam pertanyaan. Kena tulis tajuk ke kalau karangan biasa? Karangan biasa tak payah tajuk. Yang tajuknya kita letak kat mana? Letak karangan jenis laporan. Okey, tajuk ni apa yang kena ada dalam tajuk? Jom kita tengok. Okey. Untuk tajuk ini, yang pertama sekali kamu tengok soalan lah. Okey. Untuk tajuk ni, kamu perlu tulis, ditulis, terpadam. Okey, ditulis di bahagian tengah. Dia mula-mula sekali tau. Okey, ditulis di bahagian atas sekali, di tengah. Tajuk tak boleh dekat tepi tu ha. Tak boleh tepi sebelah kiri, tak boleh tepi sebelah kanan. Kena tengah-tengah, faham? Center. Okey, seterusnya yang kedua, dekat tajuk ada apa? Huruf pangkal. Huruf pangkal tu apa dia? Huruf yang pertama. Huruf pangkal, huruf besar ke huruf kecil? Huruf permulaan ya. Huruf pangkal ditulis menggunakan huruf besar. Okey, kecuali kalau ada kata sendi nama. Tahu tak kata sendi nama tu apa dia? Kata sendi nama ni. Kita tengok. Kalau kata sendi nama, okey, huruf kecil je. Kata hubung pun huruf kecil. Faham? Okey? Huruf besar, okey, kecuali nombor 2 ni, kecuali kata hubung dan juga kata sendi. Okey, kecuali sepadam ni dulu. Okey, kecuali kata hubung dan juga kata sendi nama. Contoh kata hubung macam mana? Contohnya macam dan, atau, tetapi. Huruf kecil, huruf pangkal dia tak payah huruf besar. Faham? Untuk, yes. Okey. Lepas tu apa lagi yang kena ada? Lepas tu yang ketiga, garisi tajuk kamu. Tajuk tu garis cantik-cantik. Nampak? Macam contoh dalam ni. Okey. Maknanya, okey, kita tengok dekat sini, kalau tajuk kamu tulis huruf kecil, tolak markah. Itu maknanya kalau karangan berformat. Kamu tak garis, tolak markah. Okey, faham tak? Tak ada tajuk langsung lagi tolak markah ya. Bukan setakat
kasih sayang dia tolak, markah pun kena tolak. Okey, settle dekat sini. Kalau tak buat, tolak lah. Tulisan so handsome. Betul, Dennis? Dia tengok orang kadang-kadang. Okey, perkataan yang pertama, kena ada perkataan laporan. Ni nampak ni ha. Perkataan pertama dia laporan. Lepas tu barulah laporan apa? Laporan lawatan. Kalau sukan laporan kejohanan sukan tahunan SMK Changlun Kedah. Contohnya macam tu, faham? Kalau laporan aktiviti laporan hari kantin SMK apa-apa-apa. Okey, faham? Alright. Ada perkataan laporan dekat depan tu. Itu memang etika, tata cara penulisan tajuk laporan. Okey, SMK Wataniah Besut ni dah baca dah. Wataniah ya, tak jadi askar ke? Kau memang nama sekolah tu Wataniah. Kotlah sekolah tu belajar kat situ tiba-tiba keluar-keluar jadi askar, bukan ya? Bukan. Okey. Seterusnya, kita tengok karangan jenis okey. Kamu tengok dekat sini ya. Okey, untuk karangan dia macam ni ha. Perenggan yang pertama ada dalam perbincangan. Untuk perenggan yang pertama semuanya rapat ke tepi. Okey, dengar betul-betul ya. Dia ada dua pendapat, dua mazhab. Tahu tak? Dua pendapat yang menyatakan kita kena ikut macam mana, kita kena buat macam mana. Okey. Pendapat yang pertama, apabila kita mulakan perenggan yang pertama semuanya rapat dekat tepi. Nampak dekat sini? Maksud dia baris yang pertama tu dia tak payah jarak. Okey. Lepas tu nak masuk perenggan yang kedua, barulah dia jarak. Nampak? Dia ke tengah sikit tu ha. Okey, elok je macam tu. Nampak ke tidak? Nampak. Okey, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, okey, perenggan yang pertama ni baris yang pertama ya. Baris yang pertama, okey, katakanlah kalau buat jarak, adakah betul? Jawapannya betul juga. Jadi nak ikut yang mana? Okey, yang pertama betul, yang kedua pun betul. Faham? Faham ke tidak? Maksudnya dari segi pemerengganan. Okey, dia lebih kurang macam kalau kita buat surat. Kamu perasan tak? Lepas tajuk surat tu, perenggan yang pertama kita rapat dekat tepi kan. Jadi tak ada masalah kat sini. Jangan yang menjadi masalahnya, kalau perenggan kedua, ketiga, keempat, kamu tak jarak. Tak jarak teruslah terus tolak markah dari segi penulisan. Sebab format karangan memang macam itulah. Kalau jarak boleh cancel, boleh. Perenggan yang pertama jarak boleh, tak jarak pun betul. Sebab tu ada dua pendapat dekat sini. Dua-dua betul ya, yang tu sebut right. Okey, biasanya kalau lawatan ni dia kena ada apa? Tadi siapa yang cakap kat saya? Mula-mula kena ada tarikh. Ya. Ayat untuk laporan jenis karangan jenis laporan jenis pula. Karangan jenis laporan. Lagi-lagi kalau lawatan ataupun program ataupun kejohanan sukan ke. Okey. Pastinya ada waktu, ada masa, betul tak? Bila benda tu berlaku kan? Bila situasi tersebut berlaku. Okey. Permulaan karangan, biasanya kita tak guna ni tau. Untuk laporan kita tak guna dalam menghadapi era pembangunan yang kian pesat pada hari ini. Dia tak ada ayat macam tu. Dia terus guna yang ini. Spesifik kita letak tarikh. Okey. Kalau pada minggu lepas boleh tak tidak digalakkan. Yang paling penting dalam ayat kita menyatakan tarikh yang penuh. Contohnya macam mana? Pada 20 April 2020 yang lalu. Ini dia. Kita nyatakan macam tu. Lepas tu apa dia? Persatuan Sejarah SMK, letak nama sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke tempat bersejarah yang terkenal di Malaysia. Iaitu apa? Iaitu apa ya? Kota Air Formosa Melaka. Tarikh boleh reka-reka ke? Ya, betul. Boleh reka bentuk dan teknologi. Tiba. Okey, boleh reka. Tak ada masalah. Tak adanya cikgu nak cek tarikh ni masa ni hari raya ni ha. Kenapa? Contoh. Ya, tak adanya cikgu nak cek masa raya ni ha. Tapi janganlah pula contoh, kalau peperiksaan kamu 2023 kan. Kamu buat je tarikh hari peperiksaan tu. Okey, reka lokasi, semua reka. Karangan ni kita reka je. Ya, kita reka je. Tarikh pun semua reka, tempat pun reka, ya.
Apa-apa boleh direka. Ini Persatuan Bahasa Melayu Eksekusi Pusing telah mengadakan lawatan ke pameran buku. Contoh ya, apa dia punya biasanya dekat perenggan yang pertama ni dia kena ada apa? Okey. Perenggan yang pertama ni biasanya kita ada tarikh. Okey, tarikh bila. Okey, lepas tu ada siapa. Siapa ini maksud dia guru ataupun murid. Siapa yang terlibat. Okey, lepas tu tempat. Okey, tempat. Tempat tu maksud dia apa? Pergi ke mana? Lepas tu ada apa lagi? Ada tujuan. No, dia premium betul. Lawa kan? Okey. Tujuan. Itu sahaja yang perlu ada dalam perenggan yang pertama ini. Tujuan lawatan. Ini perenggan pertama kita dah cerita aktiviti ke? Itu cara tentatif tidak. Itu masuk perenggan kedua dan seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok. Alright. Tarikh ni guys, kamu janganlah buat tarikh yang tak logik. Jangan buat tarikh 1990-an. Kadang-kadang kalau budak sekolah rendah pun dia lebih tahu kan. Sebab tu saya cakap tadi apa dia? Kalau kamu dengar lah, kalau saya cakap tadi, kalau kena kamu nak buat karangan jadi selaporan, pilih tarikh yang masa kamu jawab exam tu, tak payah jenuh-jenuh nak kira, nak fikir ya. Tarikh yang dah berlalu pun boleh juga. Sekali lagi ini contoh sahaja. Okey, contoh, faham? Cawau nun tawau ha. Contoh. Jangan pula ya Allah tak logik ni kenapa? Ya. Okey. Yang ini perenggan yang pertama. Ada tarikh, ada siapa terlibat, ada tempat, ada tujuan. Lepas tu perenggan yang seterusnya kita nak cerita apa sah? Perenggan yang seterusnya kita cerita tentang aktiviti. Masa dalam contohnya macam laporan tu kan, kita buat lawatan. Okey? Lawatan tu pukul 8 pagi buat apa? 9 pagi buat apa ya? Lepas tu apa lagi aktiviti yang ada? 11 tengah hari buat apa? Cerita aktiviti tu. Okey? Faham ya? Perenggan kedua, ketiga, keempat. Baiklah. Seterusnya, okey, bila dah cerita semua aktiviti, apa yang kena ada? Okey, kena ada tanda tangan. Ni bawah sekali. Okey. Bawah sekali sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Okey, apa yang perlu ada di sini? Let's go, kita tengok satu persatu. Yang pertama kena ada signature. Okey, kena ada tanda tangan. Okey. Seterusnya, yang kedua ada nama. Nama siapa? Nama penulis. Nama orang yang tulis laporan tu Okey. Nama kita ke boleh juga. Lepas tu yang ketiga kena ada apa? Jawatan. Okey, jawatan tu tengok kepada soalan. Kalau dia kata, okey, sebagai setiausaha jawatan, sebagai setiausaha persatuan kelab sejarah contohnya. Sebagai setiausaha persatuan bahasa Melayu contohnya. Okey, itu jawatan kamu. Ikut apa yang ada dalam soalan. Dan biasanya kalau laporan mesti kena ada jawatan dia setiausaha. Okey, biasanya kalau laporan biasanya setiausaha kelab ya. Okey, settle dekat sini. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada salah satu susah ke? Susah. Bukan susah, salah ke? Okey. Kalau tak ada salah satu dikira salah, tolak markah kamu ya. Okey. Settle di sini. Seterusnya. Alright. Apa yang ada sebaris dengan laporan disediakan oleh ni? Contoh. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, sebentar ya. Okey. Sebaris dengan ni tengoklah putus-putus. Gitu. Okey. Tak nak lah. Okey, kalau putus-putus, putus-putus kan nanti kamu ingat sebuah garisan pula. Lah bersambung. Okey, tak apalah. Okey, kita tengok ni sebaris dengan ni, nampak ya? Barulah tarikh. Okey, tarikh nampak?
sebaris dengan laporan disediakan oleh ada tarikh. Okey, tarikh ni tarikh apa? Tarikh laporan ditulis. Okey, tarikh laporan laporan ditulis. Bukan tarikh lawatan tau. Okey. Kalau tarikh lawatan contohnya 20 April. Laporan tu ditulis bila? 22. Dia mesti beberapa hari selepas lawatan tu. Boleh ke kita lambat sikit? Apa yang lambat tu? Boleh. Dia mesti kalau yang atas tu dalam perenggan pertama, dalam perenggan yang pertama tu kamu dah buat contoh 18 April ataupun contoh hari 26 Disember. Tu waktu aktiviti. Jadi tarikh laporan tu bila? 28 Disember. Dia beberapa hari selepas. Faham? Ya, 2-3 hari selepas. Tarikh laporan ditulis. Okey. Tarikh ni kena buat macam mana? Ditulis lengkap. Okey. Lengkap lah. Lepas tu bulan. Untuk bulan. Dieja penuh. Okey, untuk bulan dieja penuh dan ditulis huruf besar. Okey. Dan menggunakan huruf besar. Okey, guna huruf besar semuanya. Okey, huruf besar. Okey, ini tarikh dia. Kalau penulisan tarikh yang salah macam mana? Okey, kita tengok. Contoh yang salah, kalau dia buat 22 April. Ada guru yang mengatakan ini masih boleh diterima tapi kurang tepat. Sebab memang format dia kena eja penuh. Ada juga yang buat macam ini, contoh 2204. 2020 salah. Ataupun macam ini 22 palang 4 palang 2020 salah. Singkatan lagi lah salah. Ya, salah. Okey, huruf besar semuanya. Faham tak dekat sini? Faham. Eja penuh. Okey, tahun pun tulis penuh. Okey, ada soalan? Tak ada. Faham. Kalau tak ada, kita nak cuba buat sama-sama sedikit. Isi nak tulis berapa perenggan? Alright. Isi antara dalam 4 perenggan, isi sahaja. Ya. Okey. Alright. Ni kenapa lawatan dia sehari je sebab dia pergi pameran buku. Dia nak tidur mana? Tengoklah tajuk. Kalau pergi lawatan, biasanya lawatan ni pun kita buat sehari juga. Walaupun realitinya kita pergi 3 hari 2 malam. Faham tak? Nama pun karangan. Tak adanya cikgu nak semak betul-betul. Ya? Risau pula dah kenapa sehari je ke? Ya, sehari je. Buat sehari tu apa yang berlaku semuanya? Kejohanan sukan sehari. Dia berbeza dengan ni tau. Okey, kejap ya. Dia berbeza dengan nombor 3. Soalan 3 ni. Kamu tengok dekat sini, anda telah menjadi salah seorang peserta program perkemahan perdana. Perkemahan ada tak sehari? Kalau ikut logiknya lah. Okey, program perkemahan perdana. Dia tak ada sehari ya. Jarang. Dan nama pun perkemahan. Kamu tahu tak perkemahan tu apa dia? Pasang kemah tidur situ. Sebab tu nama dia perkemahan. Ya. Kalau sehari itu perkelahan. Risau pula berkelah kat sekolah ya. Okey, secara logiknya perkemahan biasa 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam. Ceritakan pengalaman anda. Jadi pengalaman yang kamu kena cerita kat sini dari hari pertama, kedua dan ketiga. Faham? Tapi dalam bentuk perenggan lah. Macam itu. Okey, perkemahan dalam kelas. Ya Allah, sedih ya. Mana kemahnya? Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Kita cuba buat laporan sedikit, boleh tak? Untuk nombor 2 ni. Saya nak tunjukkan bentuk penulisan tajuk. Lepas tu dia punya pendahuluan, lepas tu kita buat satu contoh isi. Jom kita tengok. Jom. Okey, nombor 2, lawatan ke bangunan bersejarah. Okey, let's go. Mana dia nak conteng ni? Ni dekat bahagian muka surat yang keempat ni. Okey, setayep ya. Tayyib guys, jimat tangan ni. Takkan nak tulis panjang-panjang. Semua laporan masih ada 5 perenggan ke? 5 hingga 6. Nak buat 5 boleh, nak buat 6 pun boleh. USA masuk apa sir? Masuk surat kot.
Okey, seterusnya jom kita tengok. Kamu nanya. Okey, kamu belajarlah pasal surat ya. Kod-kodlah keluar surat kiriman. UASA tu, USA tu, cikgu tak tahu masuk apa. Okey, tak tahu pun apa keluar. Dia rahsia. Sulit ya. Okey, kamu nak dengar satu rahsia tak? Okey, untuk salah seorang penggubal soalannya, UASA ni yang ada depan mata kamu ni. Okey. Tahu tak apa yang berlaku? Masa dok buat soalan tu, soalan kami kena reject. Okey, ada pegawai datang. Cikgu mengajar mana? Cikgu mengajar kat KL. Pergi bengkel hari tu ke Perak, dia kumpulkan semua. Kena reject, kenapa? Sebab dia ada format yang terkini. Lepas tu, yang kami buat tu, okey, contoh dia akan panggil tau. Cikgu datang ke Putrajaya. Ini kamu jangan bagi tahu siapa-siapa janji. Okey, tiba. Cikgu datang Putrajaya. Okey, kami macam ada bengkel. Okey, kami buat soalan. Lepas tu ada lagi satu bengkel sebelum cuti sekolah hari tu, okey, di Perak. Masa buat soalan itu, kami dapat balik, macam cikgu dapat balik soalan yang tim cikgu ni, tim SIR ni kan, okey. Kami dapat balik soalan kami, tapi soalan tu telah diubah. Faham tak? And kami tak tahu soalan apa yang keluar. And ada banyak grup. Satu grup tu buat sampai 5 soalan. Contoh untuk BM, ada macam dalam grup ada 5 orang cikgu. Cikgu dari macam-macam sekolah. Okey, berkumpul. Okey, jom kita buat sama. Okey, siap satu set. Okey, jom buat set kedua. Siap 2 set. Siap set set ketiga. Tapi soalan tu akan diedit-edit. Cikgu sendiri tak tahu soalan apa keluar. Lepas tu soalan-soalan ni akan dikumpulkan. Setiap sekolah akan dapat ID akan dapat ID. Lepas tu akan diberikan kepada sekolah tersebut. Nanti guru yang menyelaras peperiksaan kat sekolah kamu, dia akan terima soalan tu. Dia akan print lah. Cikgu pun tak tahu soalan apa. Sebab tu memang tak boleh nak jangka ya. Ini untuk ujian akhir sesi akademik. Dan soalan yang dibuat ni soalan apa? Soalan subjek teras. Tahu? Subjek teras, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Okey, lagi satu, sejarah telah diletakkan sebagai subjek teras. Ya, sejarah. Pendidikan seni itu cikgu buat sendiri. Faham? Pendidikan seni, apa lagi? Kemahiran reka bentuk dan teknologi apa semua tu. Pendidikan jasmani, ya. PJ, PK, okey. Itu ikut sekolah. Yang itu cikgu. Pendidikan Islam, itu ustazah buat sendiri. Ya, betul. Faham ya? Okey dah. Jom kita tengok bentuk soalan dia. Terjawab tak soalan kamu? Geografi bukan teras. Cikgu sekolah buat sendiri. Itu kena tanya cikgu. Cikgu jawab masuk apa? Bahasa Arab cikgu buat sendiri. Cikgu kamu. Teras sahaja yang ini. Ya. Dia ada grade. Okey. Dia ada grade tapi dia bukan markah yang ni tau. Contoh okey. Markah tu dia akan menentukan TP kamu. Tahu? Tahap penguasaan. TP 6 paling tinggi. Markah kamu tinggi, itu akan membantu meningkatkan TP kamu. Ya? Faham ya? Okey, USA tu tengok sekolah contoh nak buat subjek geo, dia buatlah. Kalau dia tak nak buat, dia tak buat. Faham? Tapi cikgu kena bagi TP juga. Faham tak? Faham kan? Cikgu kena bagi tahap penguasaan juga. Okey. Jom kita teruskan. Okey, kita buat laporan ni. Pandai ya korek? Bukan main lagi ya. Okey, cikgu pendidikan Islam bukan teras ke? Bukan. Teras ada 5 je. BM, BI, matematik, sains, sejarah. Ya. Okey, jom kita teruskan di sini. Dekat mana? Tengah. Okey. Kita buat tajuk dia dulu. Apa tajuk dia? Tajuk dia laporan. Perkataan pertama laporan. Okey. Laporan lawatan ke biasanya tempat bersejarah kat mana? Banyak dekat Perak ada, tapi ni yang terkenal dekat Melaka, betul tak? Okey, macam mana nak buat tajuk? Cuba bagi idea. Famosa. Okey, Kota Famosa, betul? Tapi kita buat macam ni je lah. Laporan lawatan ke bangunan bersejarah. Ni bangunan bersejarah di Melaka. Macam ni. Macam ni pun dah cukup dah, nampak? Lepas tu gariskan ya. Tak payah letak nama persatuan ke sekolah, tak payah. Itu dalam perenggan pertama. Fahim tu? Fahim nah. Tajuk yang cantik satu baris sahaja. Okey.
Kalau kena 2 baris, macam mana tajuk saya panjang boleh baris kedua masih lagi di tengah juga. Ya, center. Lepas tu gariskan, jangan biar dia tergantung sepi ya. Ya Allah, macam mana ni nak garis? Garis elok-elok. Mana garis? Okey, underline. Alright, okey. Langkau 1 baris. Nampak? Ada tajuk, tulis dengan baik, tak ada tolak markah kat sini. Faham? Sebab tu kalau karangan format ni kamu hafal dia senang. Ya, senang dah dapat markah ya. Okey. Kita teruskan lagi. Sepunya percakapan kan sekarang dah banyak ada ya dah. Okey, itulah kacau lagi orang cakap ya. Kita tengok ya. Faham ya? Okey, kita teruskan ya. Okey, apa tadi tujuan tarikh. Okey, tarikh. Alright, tarikh dulu. Macam mana kita nak buat tarikh? Macam ni. Pada. Okey, pada. Pada berapa hari bulan? 25 Disember boleh, 20 Disember buatlah macam ni. Macam ni guys. Pada 20 Disember. Bulan kita eja huruf pertama je huruf besar. Nampak tak? Huruf besar. Jangan buat ni. Jangan buat palang-palang. Jangan buat titik-titik. Jangan buat short form. Singkatan tak boleh. Okey, 2022 yang lalu. Okey, apa dia? Persatuan Sejarah. Okey, Persatuan Sejarah. Persatuan Sejarah. Okey, Persatuan Sejarah apa? SMK. Nama sekolah boleh macam ni. Faham? Boleh diterima. Nama sekolah SMK. Nak eja penuh pun boleh. Tapi dikira satu perkataan juga. SMK apa? SMK apa? SMK PJ Kuala Anang Mak. Jalan 2 apa Bangi? Subang. SMK Subang contoh SMK London ya Allah London SMK Subang telah apa? Telah mengadakan lawatan. Okey, telah mengadakan lawatan. Tengok kat sini. Lepas tajuk selang 1 baris. Telah mengadakan lawatan ke sebuah bangunan bersejarah yang terletak di mana? Jangan pula tajuk kamu buat Melaka tiba-tiba bangunan bersejarah di Kuala Kangsar, Perak. Dah kenapa? Jangan ya main-main. Okey. Bangunan bersejarah yang terletak di negeri Melaka. Di Melaka je terus. Okey, di Melaka. Macam ini. Nampak? Okey, settle. Kita bagi tahu nama sekolah, tarikh, bila diadakan. Okey. Apa yang kedua? Okey. Kita tengok di sini siapa yang terlibat bilangan. Okey. Seramai apa? Seramai 35 orang. 35 tu tulis angka. Faham? Nombor dia. Tak payah eja-eja. Okey. Seramai 35 orang ahli persatuan sejarah. Nak panjang lagi tambahlah yang terdiri daripada, nampak? Okey, yang terdiri daripada laju sangat ke? Okey. Seramai 35 orang ahli persatuan sejarah yang terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dan 5. Barulah cantik ayat kamu, betul tak? Tingkatan 4 dan 5. Okey. Seramai 35 orang ahli persatuan sejarah yang terdiri daripada pelajar tingkatan 4 dan 5. Macam tu, nampak? Form 3 tersakiti. Tunggu naik tingkatan 4. Nak buat tingkatan 3 pun boleh. Ini contoh ya. Contoh tak adanya. Cikgu tengok kamu tingkatan 3. Kenapa buat masa tingkatan 4 dan 5? Tak adanya. Okey. Yang penting logik. Nak buat tingkatan 3 pun boleh juga. Tingkatan 1, 2, 3. Okey. Pelajar tingkatan 3, tingkatan 4 dan 5 serta 5 orang. 5 orang guru pengiring. Okey.
Telah menyertai. Dia telah kita guna telah tau. Kenapa telah? Sebab dia past tense. Dia dah berlalu, dah berlaku. Faham tak? Faham. Okey, guru penasihat pun boleh, tak ada masalah. Guru pengiring, guru persatuan, guru penyelaras. Tapi biasa kita guna guru pengiring atau guru pembimbing, ya. Dia mengiringi kamu ke jalan yang benar. Okey, telah menyertai lawatan, lawatan inilah. Dah cukup. Okey, kita dah bagi tahu bilangan, betul tak? Betul. Okey, cuba tengok sekali lagi ayat dia. Ada tak apa-apa yang nak tambah ni? Nampak ke tak? Allah, tak nampak. Okey, tengok segerakan pada 20 Disember 2022 yang lalu, Persatuan Sejarah SMK Subang telah mengadakan lawatan ke sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Melaka. Seramai 35 orang ahli Persatuan Sejarah yang terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 serta 5 orang guru pengiring telah menyertai lawatan ini. Tingkatan ini huruf besar. Okey, T huruf besar, tingkatan 4 dan 5. Tujuan lawatan ini. Okey. Tujuan lawatan ini diadakan. Okey. Tujuan lawatan ini diadakan adalah, kalau tujuan kita kena menggunakan untuk. Nampak? Untuk apa? Untuk memberikan pengalaman. Ataupun untuk apa? Bagilah idea sikit. Takkan potang-potang macam ni sepunya otak yang guna. Untuk menghayati sejarah. Betul? Untuk menghayati, untuk menambahkan ilmu, memberikan. Okey. Untuk untuk meningkatkan pengetahuan berkaitan apa? Berkaitan sejarah boleh, berkaitan sejarah, okey, ataupun meningkatkan pengetahuan berkaitan susur galur. Pernah dengar tak? Susur galur. Susur galur itu apa? Susur galur itu apa yang berlaku dari atas, dari bawah. Dari atas maksudnya dari mula-mula dulu sampai sekarang. Ya, okey, siapa yang terlibat. Okey. Tapi kalau tak nak guna tak apa, kita boleh buat macam ni, meningkatkan pengetahuan berkaitan ilmu sejarah. Okey. Ilmu sejarah dan memberikan kesedaran apa? Tentang nilai apa? Nilai patriotisme. Memberikan kesedaran tentang nilai patriotisme. Patriotisme tu cintakan negara. Tahu tak? Tahu kan? Patriotisme dalam diri setiap pelajar. Siap. Nampak tujuan dia? Bagi satu atau dua tujuan. Menjurus boleh tak, sir? Tujuan lawatan ini diadakan menjurus kepada peningkatan. Menjurus tu lebih kepada macam berfokus. Betul tak apa yang dia nak fokuskan? Kena tengok kepada konteks ayat. Kamu kena bagi konteks ayat yang penuh, baru saya boleh tengok betul ke tidak penggunaan menjurus tu. Faham tak? Okey. Apa tempat yang dilawati? Okey, antara tempat yang dilawati ialah apa dia? Kota Famosa. Betul tak eja macam ni? Kota Famosa. Samosa tu yang kita makan. Risau, ya. Dan apa lagi yang ada? Dan muzium tentera. Apa lagi yang ada? Okey. Kubu. Okey, kubu apa? Kubu British. Okey. Alright, boleh nampak tak? Sedekatkan sikit ni nampak. Okey, dan muzium kapal. Muzium kapal perang. Dah macam tu. Settle.
Okey, ini perenggan yang pertama. Okey, perenggan yang pertama mudah saja. Ada bila diadakan, siapa yang terlibat, lepas tu tujuan dan juga tempat ya. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ini? Ini satu contoh saja. Antara tempat, betul antara tempat. Sebab apa? Sebab kita letak dua. Antara tempat yang dilawati. Okey. Kalau karangan peranan susah tak? Peranan tu dia macam usaha. So senang je. Senang sahaja. Pendahuluan tak payah kerja. Ini pendahuluan dia. Laporan memang macam ni dia punya pendahuluan. Okey. Alright. Ini contoh dia. Kamu boleh sebesarkan sikit. Baru nampak bosah. Nampak? Okey. Kamu boleh cuba buat sendiri. Menggunakan apa? Berdasarkan contoh yang diberikan. Dia macam karangan biasa sahaja. Okey. Setakat ini sahaja pertemuan kita. Nampaknya jam telah tepat menunjukkan pukul 6. Terima kasih kerana masih setia bersama-sama dengan saya. Perlu ke tempat yang dilawati? Ya. Dalam perenggan seterusnya kita cerita tempat yang dilawati dan juga aktiviti ya. Semoga kita berjumpa lagi pada lain masa dan lain hari. Okay, take care semua. Tak tadi ditutup. Semoga ceria selalu. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.